Kemudian kita akan dapat file kita dalam format .tdar. Okey, format .tdar ni file ni kita hanya boleh buka dalam Timetable++. Okey. Okey, bila kita dah selesai export daripada Timetable Plus data entry ni, okey, kita dah export file kita dah export database, jadi kita close je. Close. Okey, tak ada masalah. Okey. Kemudian kita buka Timetable Plus Class. Okey, nanti saya akan emailkan semua yang terlibat. Saya akan email folder, saya akan email folder Timetable Plus Class. Kemudian saya akan bagi username dengan ID. Okey, untuk buka Timetable Plus Class ni sama juga macam data entry. Kita cari ikon Timetable Plus, Timetable Plus. Kemudian kalau ada kadang-kadang dia setengah view kita ni, kita view detail, dia akan nampak macam ni lah. Kadang-kadang kita ikon saja, klik yang ni, ikon ni. Okey. Kemudian kita buka run macam biasa. Okey, nanti setiap orang, setiap jabatan dia ada username dia masing-masing. Okey, username dia sendiri. Okey, contoh kalau macam saya pakai Lutfi lah. Okey, kalau macam username untuk yang lain, okey, nanti saya akan email software, folder software dengan saya email juga username dengan password. Okey, jadi cik key in username dengan password, kemudian cik klik OK. Okey, first time nak guna dia takkan ada button go offline ni. Okey, bila kita dah key in username, key in password, kemudian kita klik OK. Okey, dan bila selepas kita close semua, okey, mungkin esok kita nak buka balik software kita ni, barulah kita akan ada button go offline. Okey, kemudian boleh je kita klik button go offline ni selepas kita login tali pertama tu lah. Okey. Bila kita dah buka file Timetable Plus class kita ni, okey, okey, cik akan dapat file kosong macam ni. Bila cik buka, memang cik takkan ada database. Database pun kalau kita tengok dekat sini memang akan kosong. Okey, sebab saya dah reset semua dah. Jadinya apa yang cik buat, kan kita dah export file kita, database dengan file daripada data entry kita kan, file yang kita dah buat yang latest. Okey, apa yang cik buat, first kali cik kena pergi dekat database. Okey, cik klik import database. Okey, bila kita import database, kemudian kita cari file database yang kita export daripada data entry tadi. Okey, kita import macam biasa. Okey, bila dah import, okey, cik pergi dekat contohlah cik nak check cost management, cik klik dekat ikon cost management. Okey, ni lecturer management. Okey, boleh check balik. Kemudian room management. Okey, bila kita dah import database kita, okey, kita dah double check semua dah masuk database kita. Okey, kemudian apa yang kita kena buat, kita kena import pula file kita. Okey, untuk import file daripada data entry ni, okey, first kali cik kena buka dulu new file. Okey, new file, menu new. Okey, file new, kemudian kita klik timetable boleh.
Okey, ataupun cik klik dekat ikon baru new timetable ni, ikon first sekali. Okey, kemudian kita akan dapat interface macam ni. Untitled ni sebab kita tak save lagi. Okey, apa cik buat? Okey, cik save dulu, kemudian cik rename lah. Kalaulah file kita pecah kepada banyak jabatan. Okey, contoh FKEE. Okey, FKEE, cik letaklah dash kat belakang tu. Kalau jabatan apa, letak nama jabatan pun tak ada masalah, ataupun nak letak nama pun tak apa. Janji file kita beza-beza dengan orang lain lah nanti. Okey, contoh saya letak nama Ali ya. Ataupun cik letak nama jabatan pun tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian save. Okey, bila cik dah save, untuk import file data entry masuk, apa cik buat? Cik klik dekat sini dulu. Okey, dekat root dia, dekat file kita ni. Kemudian cik boleh guna menu right click, import from data entry. Okey, ataupun cik klik dekat sini, root dia, cik klik ikon ni, ikon nombor 3 daripada kiri. Okey, import. Kemudian cik cari file cik, browse file yang kita dah export tadi ni. Okey, kemudian kita tik dekat sini, kita rename. Rename ni sebab kita nak folder yang pertama sekali tu nama apa. Contohlah saya letak FKEE dash Ali. Okey, yang kita rename ni, okey, dia akan wujud dekat sini bila kita klik OK. Okey, kemudian klik synchronize, klik je OK. Okey, kemudian kita dah dapat file kita. Okey, kita tengok. Kita double check balik, betul tak? Selalunya tak ada masalah lah. Daripada data entry masuk, dia akan ikut. Tree pun akan ikut macam daripada data entry kita. Okey, kemudian first sekali apa yang cik kena buat, cik double check balik data. Okey, daripada tadi kita dekat tab tree structure. Kemudian untuk check data, cik boleh juga nak buka folder macam ni. Okey, double check balik. Tapi bagi saya, cik lebih mudah klik dekat data, kemudian double check dekat cost list. Okey, daripada cost list ni kita boleh nampak. Okey, macam sini. Sini tak ada bash lagi. Okey, macam class type dekat sini kosong lagi, tertinggal. Okey, kita double check balik. Room group. Okey, kemudian untuk lecturer. Lecturer kalau kita letak TBD dia akan jadi kosong lah. Okey, kemudian kita boleh double check. Duration kita betul ke tak kat sini. Kemudian merge group. Ada ke tak ada? Okey, dekat sini. Kemudian workload kita double check balik. Ada tak yang jadi no? Okey, kalaulah ada, contoh kita nak buat perubahan. Contoh dekat sini kita nak betulkan class type. Okey, apa kita buat? Kita double klik je daripada sini. Okey, kita double klik dekat section yang mana kita nak buat pembetulan tu. Double klik. Kemudian kita masukkan apa yang kita nak ubah. Okey, contoh amali, class type dia tadi kosong, kita masukkan. Kemudian bash dia kosong, kita masukkan. Okey, select je masuk, klik OK. Kemudian first time buka kat sini memang dia akan kosong lagi. Okey, apa cik buat? Cik klik button tambah, kemudian cik cari. Kemudian klik OK. Okey, dah lepas kita confirm tengok file kita OK, klik update. Oh shit, group. Saya rasa nak error ni sebab bash ni. Okey, betul sebab bash. Okey. Okey, kemudian kita double check balik. Okey, apa lagi kita nak buat perubahan? Okey, contohlah kita nak buat perubahan untuk keseluruhan folder kita.
Okey, contoh kita nak ubah silap sebab subjek kita ni semua duduk dalam lab. Kita tersilap key in, kita letak BK. Kita nak ubah keseluruhan. Okey, cik tak payah ubah satu-satu. Cik tak payah double klik dekat sini. Ubah room type ni ke lab, tak payah. Apa cik buat? Okey, cik pergi dekat tree structure. Kalau cik nak keseluruhan folder ni okey berubah, apa cik buat? Cik boleh klik dekat folder ibu. Kita buat sekali. Okey, right click dekat folder ibu. Kita pergi dekat group action. Kita ambil change section detail in group. Okey. Dekat change section detail in group ni, apa kita buat, semua folder yang bawah dia akan ikut. Apa yang kita buat folder atas ni, semua yang bawah ni akan ikut. Okey, kalau kita buat folder ni, okey, yang cuma isi yang dalam folder ni saja ikut. Okey, contoh kita nak ubah keseluruhan subjek kita ni pergi ke lab. Okey, kita dah tersilap masuk room type, kita ubah. Room type ni kita ubah. Okey, kita masukkan room type. Okey, untuk change section detail in group ni, okey, apa yang kita buat dekat folder yang kita select, folder bawah dia akan ikut. Tu lebih mudah lah. Tapi kalau cik nak ubah satu-satu, okey, better cik buat dekat cost list. Okey, data cost list. Okey, kemudian kita dah double check dekat cost list. Dah settle, dah cantik semua file kita, tak ada masalah dah. Okey, apa cik buat pula? Cik pergi dekat grouping batch group. Okey, dekat grouping batch group ni, apa yang cik nampak? Okey, dia akan ada folder kalau kita dah masukkan batch. Dia akan ada folder macam ni. Okey, bila kita dah masukkan subjek kita ni dah ada batch, dia akan wujud folder. Okey, kalaulah jadi macam ni, cik tengok-tengok tiba-tiba tak ada folder kan? Okey, apa cik buat? Cik kena masukkan batch. Ataupun ada yang terkeluar daripada daripada folder, jadi maknanya subjek tu tak ada batch lagi. Okey. Okey, kemudian dah double check dekat batch. Okey, apa cik buat? Lagi satu. Okey, cik tengok dekat merge group. Merge group ada tak yang kita buat? Okey, double check. Okey, merge group dia akan ada folder. Okey, kalau ada isi dia, dia ada ikon tambah dekat sini. Okey, dia ada ikon tambah. Okey, jadi kita buka, double check, tengok satu folder ni ada tak kawan dia? Ada tak? Ataupun satu folder ni hanya kosong? Ataupun satu section. Kalau satu section saja, maknanya hak tu tercicir, kawan dia tak ada, kawan dia hilang. Okey, kita kena double check balik. Tapi untuk merge group kita boleh juga check dekat data cost list. Okey. Okey, dekat grouping cik kena check batch, kemudian cik check merge group. Okey, kemudian dekat data cik check cost list. Daripada cost list ni cik check, kemudian lagi satu cik kena check lecturer list. Okey, dekat lecturer list ni apa yang kita check, kita tengok workload. Okey, workload lecturer ni betul tak macam unjuran kita? Okey, kalau rasa okey, tak ada masalah, maknanya okey lah, tak ada masalah. Okey, kalau tak okey, cik kena double check balik. Sebab apa workload bertambah ataupun terkurang. Okey, kalau workload lebih, kemungkinan kita tak buat merging, kita tak buat gabung lagi. Okey, kita double check balik workload lecturer. Okey, ada soalan tak? Encik Lutfi, kalau yang apa contohnya saya nak masukkan room apa nama dia, yang room pilihan bilik kuliah atau lab tu kan, kita kena masukkan satu-satu balik dalam setiap course tu ke, ataupun boleh buat dekat yang data tu semua masukkan? Okey, maksudnya cik nak masukkan subjek tu dia pergi guna bilik mana? Oh, dia memang ada spesifik room, dia tak boleh pergi kat tempat lain kan? Taklah spesifik, tapi nak asingkanlah antara bilik kuliah dengan lab. Kalau saya tak masukkan dekat yang satu-satu punya dekat course, dekat setting dekat course tu, boleh masukkan dekat yang data yang tadi tak, macam table banyak tu, ke tak boleh? Okey, dekat mana? Dekat sini? Yang ni boleh kita masukkan kat sini ke kena buka satu course tu juga?
Tadi dekat yang room list, dekat yang data ni. Kena masukkan ke sini ataupun boleh buat dekat luar tu je? Okey, dia macam ni. Kalau cik contoh subjek ni dia ada specific room, okey. Cik ada folder kan. Apa yang cik buat, cik pi lah. Dekat contoh subjek UHB ni cik nak dia duduk dalam bilik mana. Okey, cik right click dekat sini. Okey, change section detail in group. Okey, kemudian cik masukkan dia room type dia apa. Okey, kemudian kalau cik ada specific room, subjek ni dia tak boleh pergi kat tempat lain, dia wajib pakai bilik tu, cik masuk specific room ni. Okey, specific room ni tak ada lagi sebab kita tak create time structure. Jadi memang specific room tak ada lagi lah. Okey, sekejap lagi saya akan tunjuk macam mana kita nak letak time structure. Okey. Okey, cik. Ada lagi tak soalan? Okey. Encik Luffy, kalau katakan khusus tu saya nak slot dekat tempat yang tertentu, specific room dan juga masa yang spesifik, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Cik nak generate ataupun cik nak masuk manual, tu tak terpulang pada kita. Tapi untuk lab, kalau untuk lab, okey, cik dah tahu dah waktu apa cik nak kan. Jadi cik slot in manual pun boleh, tak ada masalah. Ataupun kalau cik nak auto generate, okey, cik kena set lah constraint dia. Waktu bila cik nak, pukul berapa cik nak. Jadi ni sikit lah, renyah sikit . Okey, contoh subjek ni kita nak dia hari Ahad. Okey, pukul berapa kita nak, slot apa nanti kita pilih. Jadi manual macam lebih senang kan? Ya, untuk slot in lab ni manual lebih senang. Boleh. Okey, kemudian saya akan nanti bila file cik dapat cik akan dapat file, okey. Kalau boleh saya akan siap bilik ni, tapi tu lah saya rasa sebab bilik lain-lain tak boleh juga. Okey, apa yang cik kena buat? Okey, cik klik dekat menu timetable structure. Okey, dekat menu timetable structure ni kita ada time structure. Okey, untuk time structure ni semua kena sama. Tak boleh lagi kawan ni start pukul 8, ada satu fakulti start pukul 9. Nanti file kita tak boleh gabung. Okey, apa kita buat? Okey, first kali kita buka timetable structure. Okey. Kemudian kita set pukul berapa sampai pukul berapa kelas kita. Okey, pukul berapa sampai pukul berapa. Okey, hak ni untuk keseluruhan UTHM. Okey, kita akan buat 8 sampai 11. 8 pagi 11 malam. Duration per slot ni sejam. Okey, hari Jumaat, Sabtu kita antikkan sebab kita tak mau ada dalam jadual. Okey, kemudian break kita kena standard semua. Okey, macam dengan PPUK, dengan PPB saya letak break hanya pukul 7, 8 malam sahaja. Okey, kemudian kita klik apply to all day. Okey, description ni tak ada masalah cik nak letak apa, break ataupun cik nak letak rehat. Tak ada masalah. Okey. Okey, kemudian cik klik button add untuk kita add break time ni. Klik button add dulu. Okey, kemudian klik apply changes. Okey. Bila dah buat time structure, okey, cik nak double check balik, cik klik dekat timetable output, cik akan nampak hari dengan waktu. Okey, kita akan nampak hari dengan waktu. Tapi bilik tak dapat lagi. Okey, apa cik buat untuk dapatkan bilik? Cik klik dekat timetable structure. Kemudian cik masukkan room list. Okey, klik dekat menu room list. Okey, dekat menu room list dia akan kosong lagi. Apa cik buat? Cik klik dekat icon first ni. Okey, cik boleh, kalaulah room list cik dah memang filter untuk fakulti cik saja ataupun jabatan cik saja, cik boleh klik button add all ni. Okey, button add all.
Ataupun kalau tak filter lagi, cik kena select satu-satu. Sebab tu kalau boleh saya nak yang database kita tu cuma ada yang file kita je lah. Jadi kita takkan mencampur jadi macam database saya. Macam database saya ni keseluruhan UHM. Jadi dia memang akan jadi banyak macam ni. Jadi saya kena add satu-satu. Kalau cik dah pecahkan file ikut jabatan-jabatan cik, okey, cik cuma akan nampak bilik yang cik akan pakai sahaja. Okey, cik boleh klik button add all ni. Kemudian dah klik add semua, close. Okey, cik akan dapat nampak macam ni. Okey, cik hanya nampak bilik cik yang cik pakai sahaja. Okey, kemudian cik tengok dekat timetable output. Okey, kita dah dapat waktu kita, hari kita, waktu kita dengan bilik kita. Okey, selepas cik set timetable structure, dah kita masukkan bilik, barulah kita boleh masukkan yang macam Cik Elmi tanya tadi. Okey, untuk kita masukkan specific time ataupun specific room type, specific bilik tu. Okey, untuk masukkan specific bilik, kalaulah kita nak satu folder ni semua dia akan ikut, jadi kita buat dekat sini lah. Okey, ataupun untuk subjek ni sahaja dia akan guna pakai bilik tu. Okey, apa cik buat? Cik boleh right click dekat sini, group action, change action detail in group. Okey, kemudian dekat sini specific room ni, nampak tak? Dia barulah ada bilik. Okey, kemudian kita select bilik apa yang kita nak pakai. Okey, klik ke kanan. Okey, kemudian klik OK. Klik OK lagi sekali. Kemudian klik yes. Okey, apa yang ada dalam folder ni dia akan ikut. Kalau dia banyak section dia akan ikut semua lah. Dia ada specific room ni dia akan ikut. Nampak tak? Dia akan ikut bilik mana. Dekat sini. Jadinya, kalaulah banyak ada isi ni, kita tak mau buat satu-satu, kita boleh buat dekat folder. Okey, tapi kalaulah dah bawah ni dia ada pula folder amali, folder kuliah, folder tutorial. Tapi kita hanya nak buat dekat folder amali sahaja specific room. Jadi kita kena right click dekat folder amali. Kita tak boleh klik dekat folder atas ni. Sebab nanti kuliah dengan tutorial pun dia akan ikut specific room time yang kita nak. Specific room tu. Dia akan ikut. Tapi sebenarnya kita hanya nak dekat lab. Okey. Selepas pada cik set semua constraint, dah double check balik. Okey. Untuk cik masukkan lab dalam jadual, okey, cik ada dua pilihan lah. Satu, cik auto generate ataupun cik masuk manually. Okey, untuk kalau kita auto generate, okey, kalau kita tak kisah sistem random, pilih dekat kita waktu apa, pukul berapa, okey, hari apa, kita tak kisah. Jadi kita boleh auto generate, tak ada masalah. Okey, tapi kalaulah kita nak lab kita tu ikut macam mana kita nak, kita dah ada hari dia, kita dah ada bilik dia. Okey, apa yang saya buat? Okey, lebih mudah kita buat macam ni. Okey, contoh kita nak subjek UHB 10102 ni. Okey, kita nak dia berjalan dekat mana? Okey. Cik tengok. Okey, first kali saya akan exclude all. Okey, kalau tengok dekat sini status dia banyak kan, sebelah kiri dia ni not assign. Apa yang saya buat, saya pergi dekat atas sekali. Okey, right click, saya exclude section. Okey, dia akan exclude semua. Okey, jadi untuk kita masukkan manually ataupun kita generate, okey, kita kena buat macam ni. First, kita cuma include subjek yang kita nak sahaja. Sebab kalau macam tadi banyak kan list dekat sini. Bila banyak, okey, bila status not sign ni banyak, jadi bila cik nak slot in masuk dalam jadual ni, okey, dia jadi banyak. Jadi cik kena cari satu-satu. Subjek mana, cik kena buka tengok balik subjek apa, section apa, lecturer apa yang akan berjalan waktu tu. Okey, sebab tu apa yang kita buat, exclude dulu semua. Okey, right click, section include exclude.
Okay, cuma include yang subjek kita nak masukkan saja. Right click, include section. Okay, dekat sini. Okay. Kemudian selepas pada cik include, okay, cik masuk pergi dekat menu timetable output. Okay, cik pilihlah hari ni. Contoh subjek USB 10102 untuk section 1. Section 1 ni dia buat dekat mana? Hari apa, bilik apa? Okay, contoh dia nak hari Ahad. Okay, bilik yang ni lah yang saya select ni. Okay, kita double klik dekat sini. Okay, kita tengok. Kita select, kemudian kita klik ke kanan, kita add. Okay, dia akan naik macam ni lah. Kalau dia naik, ada pop-up macam ni, cik kena tengok sebab apa. Okay, kalau macam ni room type. Sebab apa dia keluar room type? Okay, mungkin dekat tree structure saya letak BK. Kemudian bilik yang saya masukkan ni, room type dia DK. Jadi dia akan keluar pop-up macam ni lah. Kita kena double check balik sebab apa. Okay, kemudian klik yes. Ataupun cik boleh je abaikan. Kalau dia keluar error pop-up macam tu, cik boleh abaikan. Contoh untuk bilik lah. Okay, cik boleh abaikan. Tapi kalau dia keluar pop-up lecturer preference, contoh lecturer constraint. Constraint lecturer, kalau dia keluar, tu kita kena tengok dulu sebab apa. Mungkin constraint kita ada set constraint lecturer. Okay, constraint lecturer, mungkin kita nak block dia hari Ahad, tapi kita tersilap masuk lecturer tu ke dalam hari Ahad. Okay, jadi sistem akan keluar pop-up macam tadilah. Okay, kemudian selepas cik dah masukkan lab tu, dah masukkan dekat slot mana cik nak, okay, cik right click dekat sini. Okay, lock in the slot. Ataupun kalau cik tak mau lock lagi, cik biarkan lah. Tak ada masalah. Nanti last kali baru cik right click, cik lock all in timetable. Boleh juga, tak ada masalah. Okey, ada apa-apa soalan tak? Cik Lutfi, Ya. Untuk presentation ni memang tak boleh record Record saya tak pasti cik record macam mana. Tak, saya rasa dalam Google UTHM ni memang dah tak boleh record. Tapi itulah, kalau saya ni orang baru, apa yang Cik Lutfi terangkan ni sebenarnya saya tak berapa faham. Ya, betul-betul saya tahu. Sebab kita cik cuma boleh tengok, cik tak boleh nak buat, betul tak? Sebab Google Meet kita tak boleh nak buat dua interface serentak, betul tak? Ya, tapi saya ada dua komputer lah. Tapi saya hanya sekadar boleh tengok je, dan saya tak, kalau benda ni tak boleh record, saya macam sayang lah pula. Macam ni kita nak record lah. Sekejap, macam mana nak record sebab kalau record lagi dia jadi file jadi besar sebab dia record video. Saya ada satu software yang mana kita screen record. Okey. Saya ada satu file software untuk screen record ni macam ni. Sekarang Cik Lutfi gunakan email UTHM, Google UTHM ataupun sendiri? Ni saya pakai Google Meet saya sendiri. Ada button record tak? Sini tak ada. Oh, tak ada Dia cuma ada button mic, button leave call, kemudian kamera on ataupun off. Okey, tak apa. Assalamualaikum. Ya, cik. Saya try record lah menggunakan OBS. Nanti saya try share sebab kalau foldernya besar, maybe saya kena trim lah buat kepada 2 atau 3 macam tu. Dan saya try upload ke YouTube dan saya kasih link. Boleh? Okey. Okay, terima kasih. Sama-sama. Saya try tau, tapi saya pun tak pernah buat, ni first time. Jadi saya cuba dulu. InsyaAllah kalau ada rezeki kita dapat lah recording ni. Okey, terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam. Okey, ada lagi tak soalan?
Encik Luffy kan, Ya puan. yang hari ni kita training kan, esok pun ada training. Jadi Ya. 2 hari ni kita kena siap semua kah? Okey, dia macam ni. Kalau ikutkan jadual, okey, cik kena siap jadual cik keseluruhan minggu. Okey, dekat minggu start minggu 14 tu kita ada lagi group A, group B, revision timetable structure. Okey, question and answer for timetable software. Minggu ke hari 14 hari bulan tu pun ada lagi. Saya rasa cik buat dulu dalam masa seminggu ni boleh siap sampai mana. Saya rasa untuk masukkan lab tu saya rasa tak ambil masa lama. Saya rasa lah. Jadi cik siapkan je dalam minggu ni, tak kisah hari apa pun. Okey, sebab kita ada kelas yang ya, betul lah. Off join khusus ini. Okey, faham. Sempat kok. Ya. Okey, ada lagi tak soalan? Okey, macam tadi saya dah tunjuk cara untuk kita masukkan time structure. Okey, kita set waktu, set hari, kemudian kita set bilik. Okey, dekat jadual kita. Kemudian saya dah tunjukkan cara macam mana kita nak double check balik data kita. Okey, kita boleh check dekat data course list. Kita boleh check dekat data lecturer list. Okey, kemudian kita check batch kita dekat batch grouping. Kemudian kita check merge group kita dekat tab merge grouping. Okey, kemudian kita set specific room, okey, untuk subjek yang mana kita nak dia berjalan di bilik tu sahaja, ataupun dia ada bilik yang dikhaskan, dia tak boleh masuk ke bilik lain. Okey, kemudian selepas ni saya akan tunjuk macam mana kita nak set constraint lecturer. Okey. Encik Luffy, ya. Nanti Encik Luffy boleh tak share yang setting untuk semua, takut ada yang kita salah kan? Okey, share setting untuk structure ni, timetable structure ni Yes. You screenshot ke apa, share dalam group kita untuk semua. Boleh, lagi saya buat. Ataupun saya akan email folder, okey, dengan satu file yang saya dah set time structure macam tu, tapi kosong lah dalam tu. Saya rasa lebih baik screenshot lah, sebab kita tahu kan, terus ambil je. Tak perlu buka file. Boleh macam tu pun tak apa. Okey ke idea je? Tadi saya buat, saya akan letak time structure ni. Okey, kemudian okey, ada lagi tak soalan? Okey, kemudian bila kita dah masukkan jadual kita dekat mana yang kita nak, okey, kita lock. Okey, jadi kita buat macam tu lah satu-satu. Ataupun ikut cik rasa senang macam mana. Kalau cik rasa senang, cik nak include semua, right click, include semua, masukkan dalam jadual. Okey, cik tak kisah cik nak cari dekat sini, nak scroll cari macam ni kan, banyak kan. Cik tak kisah, tak ada masalah. Terpulang macam mana kita rasa cara kita tu mudah untuk kita. Okey, macam saya akan include yang mana saya nak generate sahaja. Ataupun yang mana saya nak masukkan dekat jadual sahaja. Okey, contoh subjek ni dia ada satu section sahaja, maknanya dia tak banyak lah bila saya include. Okey, nampak tak? Dia cuma satu section sahaja. Jadi bila saya nak masukkan dalam timetable output ni, nak masuk secara manual, okey, dia akan list kat sini satu je lah. Jadi saya tak gaduh nak cari scroll sampai ke bawah. Okey, terpulang pada masing-masing macam mana nak buat. Boleh juga kita nak exclude all, kemudian kita masukkan dekat jadual, ataupun kita nak include satu-satu masuk. Tak ada masalah. Okey. Kemudian dah kita masukkan
time structure, timetable kita dah masuk semua. Okey, contoh ataupun sebelum cik nak masukkan dalam jadual, okey, cik nak set constraint lecturer dulu. Boleh juga, tak ada masalah. Cik set constraint lecturer dulu, kemudian barulah cik masukkan subjek-subjek ni dekat jadual. Tak ada masalah. Okey, untuk set constraint lecturer, okey, constraint lecturer ni selalu kita akan set dekat contoh ketua jawatan. Ketua jawatan, contoh kita nak set dah. Okey, untuk constraint lecturer hanya boleh set untuk kita blok masa. Okey, waktu yang kita tak mau dia mengajar. Okey, untuk dekat tree structure ni, okey, dekat tree structure kita boleh juga set constraint waktu untuk subjek ni. Untuk subjek ni dia akan efek sekali dengan lecturer lah. Okey, bila kita set dekat sini dia cuma bagi tahu lah lecturer ni tak boleh mengajar hari. Maknanya kalau kita set nama lecturer kat situ, okey, kita letak specific time, dia akan ikut apa masa yang kita set. Okey, dekat folder ni kita cuma set apa yang kita nak. Specific time ni yang kita nak. Tapi kita set ni kalau kita nak auto generate. Tapi kalau macam FKAE dia nak masuk manual, okey, jadi tak gaduh set. Constraint ni tak gaduh set lah. Specific time untuk subjek ni tak gaduh set. Sebab kita nak masuk manual dalam timetable. Okey, tapi kalau nak auto generate dan sistem ikut apa yang kita nak, okey, kita kena set constraint specific time ni. Okey, constraint specific time ni kita kena set. Okey, contoh kita nak subjek